Okey ya. Mula balik dengan keselamatan. Okey. Jadi berkaitan dengan keselamatan di Patani, kita boleh mengatakanlah bahawa orang asing yang melancong di Patani menjelajah di tempat mana-mana pun, hatta dalam kawasan merah ataupun kawasan panas, tidak pernah ada orang asing yang disasarkan oleh mana-mana pihak lah. Baik pihak gerakan pembebasan ataupun pihak tentera. Jadi walaupun kita tidak dapat menjamin keselamatan 100%, tetapi saya boleh meyakinkanlah bahawa orang asing itu tidak akan menjadi sasaran. Kerana orang asing yang menjadi sasaran, saya sendiri sebagai orang asing, macam mana nak duduk di tempat yang mendedahkan diri kepada bahaya kan? Ini satu perkara. Dan satu laginya saya mintalah yang saya ingin menegaskan bahawa perkara ataupun benda yang lebih bahaya di sini adalah keselamatan di jalan raya. Sebab kadar kemalangan di Thailand itu sangat tinggi, tidak kurang daripada Malaysia. Betul. Ya. Jalan dia pun cantik, turak. Macam mana orang tak berlumba kat situ? Betul lah. Lagipun jalan pun free kan? Free, tak kena bayar. Betul tak bayar. Betul. Mengenai sasaran tadi Achan. Ya. Saya sendiri sebelum Kamal ke sana saya dah beritahu. Ya. Tapi hari pertama dia risau juga. Dia kontak saya, dia tengok senapang dia risau juga, tak apa, tidak disasarkan. Ya, betul. Kecuali yang betul-betul memang wrong time wrong place, orang putih cakap. Itu tak itu alam. Dah sampai ajal lah tu. Macam ada peristiwa di Betong dulu, ada militan dia letak dia plan bom di bawah kereta kan. Ya. Itu terkena juga orang Malaysia juga tu. Ya. Jadi, dan kalau tak silap saya, Okey Achan, teruskan. Ya. Kalau tak silap saya itu, orang Malaysia itu pernah terlibat juga satu pengeboman di Sungai Golok juga. Terkena bom yang ditanam di depan kedai karaoke tu. Jadi siapa yang mau masuk ke Thailand untuk tujuan menembak apa-apa itu tu, kena itu juga lah. Sebab tempat maksiat itu memang tidak disukai kan. Dan itu boleh jadi sasaran lah. Itu mungkin satu tempat yang sepatutnya dielakkan. Okay, tapi kalau kita tengok tempat sejarah, kita pergi tengok tempat sejarah, kita menikmati makanan, tak ada kes lagi, belum ada kes lah. Tak ada. Belum pernah ada. Semua warga negara lah, Jepun ke, Arab ke, Malaysia ke. Saya menyentuh aspek Golok lah, sebab mungkin saya bukan orang Golok tapi pernah tinggal dalam tempoh tak lama sangat, dalam setahun 2 tahun juga lah saya balik ke sana. Jadi kami isteri saya, mertua apa semua dalam konteks rakyat tempatan Golok. Kami di sini pesan mengelakkan tempat-tempat yang macam tu. Betul. Tempat kawasan pelacuran, kawasan pub apa semua memang dielakkan sebab benda di situ selalu berlaku. Dan selalu kita selalu di-highlight ditunjukkan dalam media seolah bila berlaku bom itu berkaitan dengan pejuang. Tapi sebenarnya banyak macam di Golok dia tempat-tempat begitu seolah-olah ada pertikaian sesama kumpulan gangster macam itu tak ada kaitan dengan puak pemisah. Itu pendapat saya lah sebab berdasarkan kebiasaan orang-orang tempatan di Golok. Terima kasih. Jadi saya minta izin tambah sedikit lagi. Kawasan pelacuran itu memang kawasan gangster. Jadi Thailand merupakan sebuah negara yang kadar jenayah itu agak relatif tinggi lah. Dan kawasan-kawasan pelacuran itu memang tempat yang bahaya. Jadi walaupun kita ada pengeboman, mungkin ada juga tikam menikam ke ataupun tembak menembak antara sama-sama gangster ke apa ke. Jadi kawasan itu bagi saya lah, kalau boleh dikatakan kawasan yang memang tak akan selamat lah. Selama mana ada benda itu.
Satu lagi penjualan senjata itu adalah legal kan? Itu gini. Jadi sebenarnya ada kawalan juga, tapi senjata itu tuh tidak begitu susah untuk mendapatkannya. Terutamanya apabila ada kedudukan ataupun ada pangkat dalam kerajaan kan, misalnya ketua kampung ke ataupun penolong ke, itu sangat mudah untuk memperolehinya. Ya, jadi ini juga satu masalah. Jadi kalau di Thailand itu tuh mencari senapan itu tuh bukan satu hal yang leceh, tapi terlalu mudah. Ini juga satu masalah. Dan case tembakan itu bukan sahaja berlaku di Patani, tapi di mana-mana lah, di seluruh negara. Jadi kalau sudah ditanya dari segi keselamatan, saya harus menerangkan tentang kondisi keselamatan secara umum di Thailand juga. Itu memang kurang selamat berbanding dengan Malaysia yang kawalannya ketat. Ya, bagus. Dia ada perlu mohon lesen juga, Sebenarnya memang ya. Tapi misalnya gini tuan. Jadi kadang-kadang nih kerajaan sendiri itu tuh mengadakan satu program, terutamanya membekalkan senjata-senjata kepada orang Siam untuk biasa atas alasan mempertahankan diri, dan mereka pula menjadi sasaran karena mereka memang pengan senjata kan, tapi kurang terlatih, jadi menjadi sasaran yang mudah. Dan senjata itu akan dirampas. Mungkin yang menyerang mereka itu tuh mungkin pejuang ataupun mungkin juga daripada gangster. Itu walau-walau lah. Jadi ya sebenarnya di kawasan rumah istri saya itu 5 tahun kebelakangan ini setiap tahun ada tembakan di dalam lingkungan 1 kilometer. Dan 3 tahun yang lalu seorang tukang pos ditembak di depan rumah saya, rumah istri saya lah. Dan beliau meninggal dunia. Beliau mati lah. Dia orang Siam. Tetapi dia membawa senapan, selaras senapan lah. Dan senapan itu memang dirampas. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya orang Thailand dengan senjata itu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan lagi Pak. Kemal. Dari segi aku clear. Apa Kemal, Abang Kemal. Nanti kita pergi petani tu kita tolong lah promote penyembelihan. So kita kena bagi lah sebab kita yang mai kat belah kita ni buku banyak. Dia bila jual buku petani habis, kan. So kesedaran tu ada, cuma orang nak pergi tu mungkin takut. So benda-benda ni lah kita kena naikkan balik kan. Dia tahu lah sebenarnya benda ni selamat apa benda. Ya. melalui daripada video-video kita juga kan, YouTube ni kan. Lagi satu Ashan, saya macam mana ada satu mekanisme di sana. Sebab saya kalau ke Nartiwat Patani, saya banyak gunakan Agoda atau Trivago apa semua yang berkaitan dengannya lah. Tapi macam saya pergi ke Lem Tachi tu, ada chalet tepi laut yang sangat cantik yang orang Melayu punya, tetapi tak ada dalam Agoda. Mungkin benda-benda ini yang boleh kita highlight kepada pengusaha-pengusaha kecil sana masukkan, sebab saya rasa tidaklah charge-nya tak adalah tinggi sangat kalau dia cuma kesedaran tu lah. Macam ada di Kampung Datuk tu ada Datuk Resort. Banyak yang sangat menarik bagi saya lah. Kalau saya suka duduk tempat macam tu sebab nampak simple dan sangat rapat dengan laut. Berbanding dengan saya duduk di Pekan Petani dekat Rong Payaban, dekat hospital. Jadi itulah maksud saya, mungkin daripada pihak sana juga kesedaran kepada pengusaha untuk masukkan ke dalam Agoda, hotel.com dan macam itulah. Dia begini tuan. Masalahnya sekarang ini seperti tuan-tuan sudah maklum bahawa jumlah pelancong yang berani datang ke kawasan kita itu sangat sedikit lah. Dengan demikian, kebanyakan customer yang menggunakan perkhidmatan itu memang orang tempatan yang sudah tahu bahawa benda itu memang ada di situ. Dan
Walaupun mereka dikenakan cas daripada anggota ke apa ke, mereka itu belum berani lagi, belum dapat diyakinkan bahwa adakah itu benda itu berbaloi. Sebab apa ini yang pertama pelancongan itu tidak dipromosikan oleh kerajaan sendiri kan, seperti apa ini tadi Tuan Farid katakan. Yang kedua itu memang orang asing pun tak berani juga datang ke sini karena kebanyakan negara mengeluarkan amaran oleh pihak kementerian luar supaya tidak datang ke kawasan ini. Macam Jepun kan. Sebelum ada konflik, saya tidak pernah dihubungi oleh pihak kedutaan Jepun sebab tak ada kepentingan apapun. Tapi selepas adanya apa ini konflik, saya sering dihubungi oleh pihak apa ini kedutaan berkenaan dengan apa ini keselamatan. Jadi ada beberapa halangan lah perlu diatasi supaya orang tempatan itu sadar tentang pentingnya adanya sistem-sistem seperti itu. Misalnya hotel yang terpusat di Patani yang namanya CS Patani, itu pun tidak menggunakan perkhidmatan dalam apa ini internet. Okey, saya sebab bikers ya. Kita bikers, pengalaman saya masa 4 hari di Patani. Ya. Sebenarnya untuk dapat untuk bikers untuk yang tak pelancongan yang tak dirancang. Ya. Sebenarnya paling mudah sekali untuk tanya kedai makan Islam. Betul. Tanya kedai makan Islam dan dia punya charges sangat murah. You dapat dalam RM30 je satu bilik untuk 2 orang. Oh. Saya ingat untuk bikers tak payah risau. Macam hari ketiga saya risau sebab kita nak ke Cenak tapi dalam masa yang sama kita tak booking hotel lagi. Rupanya pergi dekat kedai makan di Cenak, tanya dia ada, memang ada. Memang sentiasa akan ada. Oh, itu saya tidak tahu. Kedai hal. Macam mana depa cakap Thai ke Melayu? Dia bercakap Melayu. Cenak boleh cakap Melayu lagi. Memang yakin halal lah kedai dia. Memang confirm halal. Dan murah dan banyak dan sedap. Betul. Cenak secara sejarahnya Patani dimasukkan dalam Songkla untuk mengurangkan power tadi tu. Cenak, Taipa apa semua tu. Untuk accommodation di Patani jangan risau lah. Paling tak dapat pun boleh tidur masjid. Betul. Sebelum Covid lah. Sebelum Covid lah. Nak letak pasang kemah boleh kot? Boleh. Sebenarnya kalau bandar-bandar besar di Patani itu apa ini tempat penginapan tidak ada masalah. Tetapi informasinya itu kurang tersebar lah. Itu mungkin halangan. Jadi kalau informasi itu disebarkan itu bagus juga. Misalnya kedai makan boleh tumpang dengan apa ini harga yang begitu murah. Ataupun apa ini tempat penginapan yang pernah dilalui di mana-mana itu mungkin boleh membantu lah orang-orang luar itu. Saya sendiri pun kadang-kadang mengalami masalah yang sama. Ataupun buat program homestay ya. Maksudnya kita cari rumah-rumah orang kampung, kita tolong promosikan lah. Jadikan homestay. Benda ni dia orang tak payah kita tolong tak apa sebab dekat Thailand tu sebenarnya contoh belah Krabi, belah lain, dia orang ada grup yang buat macam satu koperasi untuk pelancongan. So dia orang gerakkan dia orang punya sendiri. So rasanya orang Patani lah kena buat macam tu lah kan. So baru boleh naik. Kena viral sendiri. Soalan saya tak perasan benda ni di belah Patani. Bila saya ke Krabi, Phuket, Panggang, kita perasan otop ni di belah Patani berjalan atau tidak? Itu otop itu merupakan satu program nasional. Ya. Jadi di Patani pun kan satu kawasan satu kampung satu produk. Betul. Otop itu maksudnya satu mukim satu produk. Jadi tiap-tiap mukim itu digalakkan lah untuk mengadakan otop dia itu. Dan di Patani pun diadakan, tapi ada yang aktif, ada yang tak aktif. Oh, sebab saya kurang perasan. Kalau di Krabi memang sangat aktif benda tu. Betul. Di Panggang aktif, memang aktif. Dan yang pengumpulan dia. Ya, itu masalahnya program itu dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri Taksin yang dihalau oleh tentera.
Jadi ada yang tak suka juga lah. Ataupun ada yang tak berani. Sentimen. Sentimen. Ya. Sebab macam ni, apa Pak Lang, dekat banyak pondok-pondok kat Krabi pun yang dah duduk kat sana, orang kat sana, diorang pun ada ramai yang asalnya Patani dan diorang mengaji semua dekat Patani. So tu saya tanya mereka, pasal apa tak pi balik Patani, buat macam mana hampa buat pelancongan dekat sini tapi hampa buat kat Patani. So kat situ macam biasalah, kalau duduk kat Patani dia kata customer tak ada, nak buat pun dia kata susah sebab kadang-kadang satu kampung pun ada yang mau, ada yang tak mau. So dia kata kalau contoh Krabi dah tahu dah orang ramai. So satu kampung tu tahu akan dapat duit, ada industri tu akan berjalan, dia punya craft tangan akan orang beli. So tu yang saya nampak macam okey, banyak sebenarnya kena buat. So dekat Patani ni sebenarnya ni. Jadi apa ini ini ada kaitan juga lah. Jadi misalnya kalau homestay itu memanglah ada beberapa proses yang perlu melalui kerajaan. Dan kampung-kampung yang masih ragu-ragu dengan kerajaan itu tak berani buat. Itu pun ada masalah. Jadi maksudnya kalau kita nak majukan petani baik dari segi ekonomi ke apa ke, itu saya rasa itulah konflik itu perlu diselesaikan dulu. Selagi ada konflik yang mengorbankan nyawa orang, itu memang menjadi satu perbatasan untuk mengembangkan ekonomi di sini. Setuju. Betul. Nampak Patani tu dia bergolak tu lagi kerap kan? Setiap hari. Itu masih ada lagi lah. Jadi kalau dikatakan boleh dikatakan masih agak jauh daripada keadaan biasa. Masih agak tak biasa lagi lah. Walaupun intensity ataupun kedahsyatan konflik itu berkurangan berbanding dengan tahun-tahun permulaan. Tapi kita pun tak dapat nafikan bahawa konflik itu masih berterusan. Dan juga memberi dampak yang agak negatif terhadap perkembangan ekonomi. Betul. Sebab dia bertitik tolak daripada peristiwa tu lah, takbai Masjid Gresik tu kan. Ya, jadi itu tahun pertama, dan sejak daripada tahun 2004 sampai sekarang amaran oleh kementerian luar itu masih tidak pernah dikurangkan, masih tetap sama. Cuma saya ingin berkongsi, mungkin perkara ni ramai yang tak perasan. Isteri saya orang Sungai Golok, tapi dia selalu kena retiwat saudara-saudara dia ramai. Dalam tahun awal-awal 90-an, kebanyakan peniaga-peniaga di kita sana dipanggil kedah. Maksudnya di pekan tu sampai panggil kedah naga. Maksudnya di pola pekan lah. Kebanyakannya orang Siam dan orang Cina. Tapi bila kami pergi 2-3 tahun kebelakangan ni, kedai-kedai itu dikuasai kebanyakannya orang Melayu yang berniaga dalam kedai tu. Dan kami bertanya kepada orang-orang di situ lah, mana hilang habis orang Siam, orang Cina ni. Kebanyakannya lari ketika konflik. Barulah saya teringat balik Mek Cie yang saya jumpa di Songkla tadi, yang boleh cakap Melayu tu. Dan rupanya kebanyakan lari ke Senggora dan Hat Jai. Kerana masalah keselamatan ni. Jadi perkara ni kadang-kadang orang putih cakap blessing in disguise. Dan betul. Dia dapat menguasai ekonomi pula di Pekan Hartiwat tu. Jadi betul. Dan sedikit. Perkara yang sama juga berlaku dalam kerajaan, jawatan dalam kerajaan. Kalau pegawai kerajaan dulu itu hampir semuanya Siam. Tapi oleh kerana banyak orang Siam, ada yang lari, ada yang minta dipindahkan, ada yang tak berani datang. Jadi maka terwujudlah banyak jawatan-jawatan kosong yang harus diisi. Dan sekarang banyak jawatan kerajaan diisi oleh orang Melayu. Jadi ada juga lah kesan-kesan yang boleh dikatakan positif yang berlaku daripada konflik. Ataupun boleh juga dikatakan bahawa kalaulah tak ada konflik, orang kerajaan Siam pun tak akan bagi jawatan-jawatan tersebut kepada orang Melayu yang masih dianatirikan.
Walaupun kita tak boleh cakap hari ini secara apa ini terus terang di khalayak ramai, tapi ini memang satu hakikat. Ada dampak yang positif dari segi ekonomi dan juga dari segi apa ini jawatan-jawatan dalam kerajaan. Terima kasih. Saya melihat masa saya ke Padang dulu Ya. di Indonesia, setiap kedai yang dimiliki oleh orang asing ni, maknanya kita kata Siam ni orang asing di Patani. Ya, ya. Kalau di Padang, kedai tu dimiliki oleh orang Cina ataupun orang asing lain, orang Padang tak pergi kedai tu. Dia hanya support, walaupun mahal, dia akan support orang-orang Minang lah, orang Minang punya kedai. Jadi Minang lain rasanya dia jadi macam tu. Jadi BMF apa Buy Muslim First. Jadi macam tu. Di Padang. Even McDonald pun tak boleh survive kat sana. Hebat. Tapi adalah benda-benda yang positif ni. Cantik kan? Betul. McDonald. Ya. Ada apa lagi tak nak sembang? Dalam 12 kat ke 1 dah. Tu. Pak Ko lagi nak tanya apa? Saya hanya membuat celahan setakat pengalaman yang saya tahulah, itu sedikit sebanyak. Jadi kalau saya tersilap saya mohon maaf. Saya duk terbayang tu lah, jambatan apa dekat Satun tu Satun Perlis tu. Jadi tak tu jambatan tu? Projek ni. Jabatan apa dia lalu kat laut lah, seberang Jabatan laut. Muhibah. Jabatan Muhibah tu kan. Itu dah berapa tahun tak jadi-jadi, tak tahu betul ke tak. Entahlah bila nak siap. Siap apa, satu piling pun tak buat lah. Tak boleh tanya Farid kot, dia tahu. Farid projek tu. Di Betong pun nak buat airport. Tapi tak tahu jadi ke tak airport tu. Lapangan terbang. Lapangan terbang itu dah hampir siap dah. Oh. Ya. Lepas ni ramai pelancong lah yang datang ke Betong tu. Itu yang diharapkan. International. Ya, internasional betul. Oh, international. Ya. Mudah-mudahan lah. Alhamdulillah projek berjaya. Jadi saya pernah bawa jurnalis daripada Singapura dan melawanlah tapak dia. Lepas tu jumpa dengan Mei dia ke apa. Dia kata lapangan terbang di Betong itu dia kata mau membuka kepada selatan dan juga mau menjadi penghubung antara Malaysia dengan Phuket. Ya. Oh, bagus. Sebagai satu pioneer, sebagai platform. Betul. Membuka jalan. Satu percubaan lah. Kalau jadi itu bagus juga. Betul. Sebab terus. Sebab Betong ni dia kurang konflik berbanding Patani. Jadi dia gini, Betong itu terus terang ya, itu bukan di kawasan yang dikuasai oleh Gerakan Pembebasan. Sebab Betong itu dulu menjadi tempat berlindung ataupun tempat bersembunyi bagi komunis. Dan setelah komunis serah kepada kerajaan, mereka itu membentuk komunitinya sendiri. Jadi komunitinya terlalu kuat. Jadi gerakan pun tak boleh masuk campur lah. Jadi boleh dikatakan di kawasan Betong itu hampir tidak ada konflik insiden-insiden. Betul. Sehingga orang katakan bahawa kalau Patani menjadi otonomi ke negeri merdeka kita kena bagi otonomi dalam otonomi di Betong. Karena itu kawasan orang Cina. Dua otonomi. Dua otonomi lah. Betul. Tapi kampung sekeliling masih lagi kampung Melayu lah. Sekeliling dia memang lah. Tapi area Betong itu memang tak boleh kacau. Area Betong itu memang kuat. Kuat komunisme dia, masih kuat lagi. Bekas dia itu sebab dia punya susunan sosial dia itu memang kuat. Tak boleh ganggu lah. Dan dia ada 2 museum dah di situ. Piramid Tunnel dengan satu lagi ada kampung mana belah Jarum ke mana tak. Ada satu. Saya perasan dalam peta. Rakaman? Ada rakaman. Sorry. Betong tu ditinggalkan
Sebab tu diisi oleh golongan komunis ni. Sebab kalau di kampung saya di Mahang, Kulim Kedah, Ya. kebanyakan orang di sana orang gelombang kedua ketiga yang duduk di Mahang tu lah orang Betung. I see. Termasuk abang kepada mak saya tu, ayah dia maksudnya, sebab adik-beradik sama mak beranak ayah. Ayah dia adalah Lebay Ahmad daripada Betung. Di Mahang dipanggil Tok Janggut. Menjadi tok guru lah di sebelah-sebelah Mahang, Kulim apa semua tu, memang terkenal lah dia masa tu. Jadi dia daripada Betung. Ramai daripada Betung zaman tu dulu dalam tahun 1800. Dan awal 1900 pun ada lagi orang Betung datang. Jadi di orang Melayu berkurangan kerana penghijrahan ke Kedah. Betul-betul ramai. Ya. Ramai yang berhijrah ke Mahang, ke Baling, Sik. Dan membawa sekali lah dialek tu, membawa bahasa budaya petani ke sinilah, ke Kedah. Dan dinamakan sebagai dialek cakap Hulu. Hulu Kedah. Sebab kebetulan duduk di hulu-hulu. Dan kami membawa budaya orang-orang inilah sebelah Patani sana yang suka duduk di kawasan apa? Hulu-hulu, hulu sungai, hulu gunung. Seperti orang Reman, orang Kota Baru Reman. Bukan orang Cabang 3. Kalau Patani ni dia bandar sikit kan, dia macam sebelah laut. Seperti orang Teluban Sai. Dia lebih kepada laut. Tapi macam kalau orang belah Nartiwat, dia kata orang petani orang hulu. Orang darat. Kalau orang Nartiwat dia panggil orang petani orang darat. Kalau orang Golok, orang Nara panggil orang Golok gangster lah, dia panggil orang Golok orang gangster. Gangster. Orang Nartiwat tak, dia kurang berani lah orang Golok ni. Itu di kalangan lah tempatan. Tempatan lah itu. Yalah biasalah benda tu. Kan? Isu-isu kecil. Di Nartiwat sangat pelik. Saya biasanya sangat susah nak jumpa orang yang tak pernah cakap Melayu. Tapi saya hari tu memang kebetulan yang hari saya jumpa Acan tu, ingat Acan tahun bila tu? Saya nak daftarkan SIM card pergi satu kedai tu. Orang Melayu bertudung semua tak pernah cakap Melayu langsung. Terkejut saya, mungkin orang daripada Legor saya rasa datang berniaga di situ. Betul. Orang daripada Nakon. Ya. Pening. Sejam urusan saya dengan dia. Dasar Ratanium tu. Ratanium itu. Legor sebelum tu lagi rasanya. Legor pula zaman musuh bisik dia dah cakap siam lah. Betul lah. Mungkin dia mualaf tu masuk Islam. Kan? Orang Legor tu. Melayu lah. Melayu Legor dia awal, asli asimilasi yang lebih awal. Asli Legor tu. Ada apa-apa lagi? Ni sudah ada kat U1 ni. Kalau ada sesiapa tadi mungkin kita boleh tamatkan dulu kot. Dekat U1 InsyaAllah. Nak tidurkan anak tu. Betul anak pun ngantuk lah. Nama apa ni Chan? Saya tak ingat. Saya ingat Wawa. Adilan. 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 Kecek Tani Bandar ni. Kecek Tani. Put pasal Thai. Dah make up. Medai. Put Thai Medai. Yang tidur tu. Put Thai Medai. Put pasal Melayu. Nanti. Yo. Okey. Jadi itu setakat ni dulu. InsyaAllah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Acan kerana sudi menyertai sesi kami. Terima kasih. Terima kasih atas undangan dan insyaAllah kita tangguhkan dululah, kita bukan tamat kan. Nanti insyaAllah. Kita akan ada sesi lainnya untuk discuss. InsyaAllah. Mungkin kami beritahu notis
lebih awal berbanding hari ni macam tiba-tiba terus. Tak ada masalah. Terima kasih banyak dan terima Terima kasih kasih banyak banyak. kepada Terima kasih sahabat banyak. saya yang sudi menyertai sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.